بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على أشرف المصطفى وعلى آله وأصحابه المصطفى. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Imam seterusnya jawatan kuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, Surah Al-Abasa, dari ayat pertama sehingga ayat ke-10 pada pagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan bapak sekalian, bolehlah buka kepada surah yang ketiga daripada juzuk 30 tersebut, kerana kita pada pertemuan lalu telah tamat pada surah An-Nazi'at, iaitu surah yang kedua daripada juzuk ke-30. Kemudian kita masuk sedikit sebanyak berkenaan dengan bukan dengan syariah 1993-2015 pada pertemuan lalu, dan insyaAllah pada pagi ini sudah tentu kita akan masuk ke surah baru, iaitu surah yang ketiga daripada juzuk ke-30. Dan bolehlah buka kepada surah tersebut yang mengandungi 42 ayat. Namun pada pagi ini kita akan baca hanya daripada bahagian pertama saat insyaAllah, dari ayat pertama sehingga ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'annahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق الله العظيم. Yang bermaksud ayat pertama, dia iaitu Nabi SAW bermasa muka dan berpaling. Ayat kedua, oleh sebab telah datang seorang buta kepada baginda. Ayat ketiga, tahukah kamu boleh jadi dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa. Ayat keempat, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran
kepadanya. Ayat kelima, manakala orang yang berasakan dirinya serba cukup. Ayat ke-6, maka kamu melayani. Ayat ke-7, padahal kamu tidak dicela kalau dia tidak membersihkan diri, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-8, dan ada pun orang yang datang kepada kamu dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pengajaran. Ayat ke-9, sedang dia takut pula kepada Allah. Ayat ke-10, maka dalam keadaan tersebut kamu perlu mengamalkan surah Al-Aliyyul Azim, surah Al-Abasa. Surah ini disebut ataupun turun selepas daripada surah An-Nahl. Masih kita berada dalam surah Al-Makkiyah, ya, sebagaimana yang kita sebut pada kali tempoh hari, bahawa dalam juzuk ke-30 ini, dalam berbagai surah yang ada padanya, ada 2 surah sahaja yang turun di Madinah, dan yang lainnya semuanya turun di hanya 2 surah sahaja yang tidak turun di Mekah, dan selainnya adalah surah-surah yang turun di Mekah, termasuk surah Al-Abasa yang mengandungi 42 ayat. Telah kita baca dalam 10 ayat sebentar tadi, dan ia adalah bahagian pertama daripada surah Al-Abasa ini, yang mana ia menceritakan tentang kesamarataan hak dalam Islam. Kesamarataan hak dalam Islam, ya. Baik, kalau kita lihat kepada nama surah ini, yang mana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahab Zuhaili selaku musanniful kitab ataupun pengarang kitab yang dirujuk pada selalu dan juga pada pagi ini, dikatakan atau dinamakan dengan Abasa kerana pemanah surah menggunakan perkataan tersebut, dan ia melambangkan sifat manusia yang tertanduk kepada sifat semula jadi manusia tersebut, yang kadang-kadang terpaksa tunduk kepada aspek kelemahan. Manusia ketika menghadapi sesuatu tugas yang sedia ada terbeban, bila mana dihadapkan pula dengan tugas yang lain, selalunya akan terlepas pandang perkara-perkara, termasuk perkara-perkara yang merupakan hak dan tanggungjawab. Oleh sebab itu Allah telah memberikan teguran kepada baginda apabila tersalah atau tersilap malaikat bukan daripada seorang sahabat, yang hakikatnya teguran tersebut adalah untuk mengangkat kedudukan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Abasa ini, sehingga daripada saat tersebut apabila berjumpa dengan Abdullah bin Maktum, Nabi SAW menegur Abdullah ini sebagai seorang yang apabila ditegur Allah kepada baginda, digelar Abdullah ini adalah orang yang menyebabkan baginda ditegur oleh Allah. Dan teguran ini tidak bermaksud bahawa untuk menghina baginda. Dan kita sedia ada maklum bahawa Nabi adalah seorang yang maksum. Maksum ini maknanya orang yang terlepas daripada ataupun exempted from liability. Exempted from liability maknanya terkecuali daripada liability. Tapi dalam masa sama, kenapa turunnya surah Al-Abasa ini adalah untuk menggambarkan baginda juga seorang manusia biasa macam kita, ya. Bila kita sebut maksum ni, nak kata bahawa tidaklah sampai tahap malaikat. Malaikat ni maknanya satu makhluk yang la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Disebut dengan jelas dalam Al-Quran, la ya'suna ma amarahum, tidak ingkar kepada apa sahaja disuruh oleh Allah kepada para malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sentiasa buat apa sahaja yang disuruh oleh Allah. Dan kalau kita lihat manusia ni yang digambarkan dalam kisah ini, sudah tentu baginda adalah seorang yang maksud dari segi bahawa walaupun sebegitu keadaannya, tetapi masih ada perkara-perkara yang menyebabkan kita manusia terlepas pandang, yang disebut oleh Fadilatul Syekh sebentar. Walaupun kita sangat cermat, kita sangat teliti, yang kita sebut sebagai nobody is perfect,
Ya, tidak ada orang yang sempurna, dan ketidaksempurnaan tersebut juga digambarkan ada pada tubuh badan Nabi, ataupun dalam kisah ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan apa dia, bahawa baginda adalah manusia biasa macam kita. Maknanya ia dari konteks yang lain adalah baginda turut tidur macam kita, turut nikah kahwin macam kita, turut makan macam kita, turut minum macam kita. Dan dalam keadaan banyak kali persamaan antara kita dengan baginda, maka mengapa tidak kita ini mengikut jalan yang ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab akhirnya pada kisah ini adalah untuk menggambarkan kita dengan baginda adalah manusia yang makhluk yang dinamakan manusia, walaupun baginda ada beberapa kelebihan yang lain. Ya, antaranya maksum yang kita sebutkan ini termasuk khasais. Khasais ini adalah keistimewaan. Ya, baginda contohnya boleh berpuasa 2 hari berturut-turut. Kita kalau berpuasa daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Tapi baginda antara khasais adalah boleh berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Boleh. Antara lainnya juga adalah yang mula adalah satu kewajipan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lainnya juga adalah baginda maksum daripada kita, walaupun dua-duanya adalah makhluk yang bernama manusia. Ini antara perkara yang perlu kita hadap, ya, dalam kita melihat kepada surah Al-Abasa. Baik. Kemudian kaitan surah Abasa dengan surah An-Nazi'at. Kalau kita lihat Fadilatul Syekh kemudian memanjangkan lagi, ya, apa yang disebut ataupun untuk memahamkan kita dengan lebih lanjut tentang surah Al-Abasa ini. Disebutkan bahawa surah Abasa ini mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya, iaitu surah An-Nazi'at yang kita habis tempoh hari. Oleh sebab Allah menyebut baginda memberi peringatan berkenaan dengan supaya takut kepada hari kiamat. Maknanya masih wujud, ya, dalam surah Al-Basa tentang cerita hari kiamat. Kita bermula pada awal daripada surah An-Naba, ada cerita hari kiamat. Kepada surah An-Nazi'at ada cerita hari kiamat. Kepada surah Al-Basa ada juga cerita hari kiamat. Dan ianya sentiasa berterusan, dan ini disebutkan sebagai link atau connection, ya, antara satu surah dengan surah yang lain. Dan bila tersebut surah Makkiyah, sudah tentu perkara atau intibati utama yang tidak boleh ditinggalkan daripada surah Makkiyah yang menyebabkan kenapa ataupun kita kata sebagai identiti kepada surah Makkiyah adalah bila mana ada perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan sudah tentu hari kiamat juga berkaitan dengan akidah, kerana wujud sekalinya ialah keyakinan kepada hari kiamat ataupun keimanan kepada hari kiamat merupakan salah satu daripada rukun iman. Manakala dalam surah Al-Basa ini selanjutnya Allah menyebut golongan yang mendapat faedah daripada peringatan itu, iaitu peringatan berkenaan dengan hari kiamat, iaitu orang yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam. Antara contohnya ialah Utbah bin Rabi'ah, Al-Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah. Ya, ini antara orang yang disebutkan dapat manfaat atau faedah daripada peringatan itu atau daripada hari kiamat, yang mana faedah atau manfaat ini sampai sekurang-kurangnya kepada nama-nama yang telah disebutkan tadi, yang mana dia adalah untuk menggambarkan kepada mereka bahawa Islam ini macam mana, agama Islam ini macam mana, dan sebagainya. Baik. Kemudian kalau kita lihat, ya, sebelum kita masuk dari satu ayat ke satu ayat ini, sebab turunnya surah ini, ya, sebelum kita masuk ke satu ayat dari satu ayat ini, disebut oleh Fadilatul Syekh dengan lebih lanjut bahawa surah ini diturunkan oleh Abdullah bin Maktum, ya, yang kita sebutkan tadi namanya, yang merupakan anak saudara kepada
binti Khuwailid radhiyallahu anha yang merupakan isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali sebagai Abu Ibnu Qais Ibnu Zaidah. Pendapat ini adalah paling masyhur dan banyak sokongannya seperti yang disebutkan dalam kitab Jami' Usul. Nama Ibu Maktum ialah Atikah binti Amir Ibnu Makhzum. Dan peristiwa tersebut yang kita baca tadi daripada ayat pertama sehingga ayat ke-10 berlaku apabila Abdullah bin Maktum datang pada Nabi SAW ketika baginda dikelilingi oleh pembesar Quraisy ataupun pemimpin Quraisy seperti Utbah dan Syaibah, yang mana kedua-duanya adalah anak Rabi'ah yang disebutkan tadi namanya Abu Jahal bin Hisham, ya, atau kita lebih menyebutnya sebagai Abu Jahal, ya, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Mughirah. Dan mereka ini sudah mengikuti ceramah dan penjelasan Islam daripada baginda. Baginda pula ingin menggunakan peluang tersebut untuk menarik mereka mengadil ajaran Islam. Rasulullah SAW seterusnya meletakkan harapan tinggi bahawa dengan Islam yang mereka itu makin ramailah mengikut mereka yang akan menganut agama Islam. Dan pada waktu dan ketika itulah datangnya Abdullah bin Maktum meminta Nabi SAW membaca dan menyampaikan atau lebih pada menyebut berkenaan Islam kepadanya. Beliau mengenai permintaan tersebut kepada Nabi SAW beberapa kali dalam keadaan dia tidak tahu bahawa Nabi SAW sedang sibuk melayani orang-orang kenamaan tersebut atas sebab buta, dan Nabi SAW tidak mahu menangguhkan perbincangannya dengan para kenamaan tersebut lalu berpaling ke arah lain. Oleh sebab sedemikian datanglah surah ini, dan sebab pada itu yang kita sebutkan tadi sehingga Nabi SAW bila mana berjumpa dengan Abdullah bin Maktum menyebut marhaban ya akhi, dan selamat selamat datang kepada saudaraku, yang menyebabkan aku ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya kenapa surah Al-Abasa ini diturunkan, ya. Baik, kita tengok dari satu ayat ke satu ayat. Konsep yang disebutkan tadi bahawa banyak tamu ini berkenaan dengan kesamarataan hak dalam Islam. La fadla al-arabi 'ala al-jami' illa min taqwa. Ya, kesamarataan hak dalam Islam ini telah disebut dalam pelbagai sumber, sama ada daripada Al-Quran, sama ada daripada Sunnah. Antaranya ialah bila mana disebut oleh baginda la fadla al-arabi 'ala al-jami'. Ya, ini walaupun ia berkaitan dengan perbezaan dari segi kaum, ya, tetapi dia juga menggambarkan kepada kita konsep yang sama bila mana dilayan dengan cara yang berbeza oleh Nabi SAW sementara dalam peristiwa daripada surah Al-Abasa. La fadla li'arabi 'ala ajami. Tidak ada kelebihan ke atas seseorang Arab, bangsa. Nah, Arab ni bangsa yang macam kita Melayu, ya, dan sebagainya. Ada A'jami, kata A'jami ini selain daripada bangsa Arab, tidak ada kelebihan. Orang yang berbangsa Arab kata orang yang tidak berbangsa Arab illa bil taqwa, dan melainkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis ini kita dapat lihat konsep mutasawiyah, konsep kesamaratan hak dalam Islam. Tak kira siapa, sehingga disebut dalam satu hadis dengan al-muslim akhul muslim la yazlimu wa la yuslimu aw kama qala. Seorang muslim dengan seorang muslim yang lain adalah bersaudara. Seorang muslim dengan seorang muslim yang lain adalah bersaudara. Jangan kamu sesekali menzaliminya dan jangan sesekali kamu meninggalkan. Ya, akhul ini disebut oleh Fadilatul Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya yang bertajuk Rawai'ul Bayan, kitab tafsir min al-ayat al-Qur'aniyah wa sunnah an-nabawiyyah, mengatakan bahawa fa ukhuwatul aqidah aqwa min ukhuwatin nasab, menyebut bahawa persaudaraan ini yang jadi dikatakan persaudaraan dari kacamata agama bukan persaudaraan atas sebab mak atau ayah atau kaum atau sebagainya yang sama, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Tidak, tapi akidah. Ya,
persaudaraan dari segi akidah, dan disebutkan bahawa aqwa min ukhuwatin nasab. Persaudaraan dari segi akidah lebih kuat daripada persaudaraan dari segi keturunan. Aqwa min ukhuwatin nasab, lebih kuat daripada persaudaraan dari segi keturunan. Sebab itu baginda telah tunjukkan kepada kita, bila mana masuknya Islam seseorang, tidak ada perbezaan antara bangsawan Syekh Abdul Rahman bin Auf dengan hamba abdi apa nama yang bernama Bilal bin Rabah. Ya, tidak ada perbezaan. Walaupun kalau kita tengok warna kulitnya sangat berbeza. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Auf daripada bangsa lain, Syekh Bilal bin Rabah daripada bangsa lain. Warna kulitnya seorang putih, seorang hitam. Ya, bahasa dan berbeza dan sebagainya. Tapi nak kata bahawa fa ukhuwatul aqidah aqwa min ukhuwatin nasab. Dan konsep ini selanjutnya dapat kita lihat dalam konteks apa namanya disebut sebagai mu'akhah ni persaudaraan. Bila mana dipersaudarakan ataupun dijadikan macam konsep angkat lah kita kata, ya, adik angkat, abang angkat, tapi konsep lebih luas. Dan mu'akhah ni maknanya bila mana dipersaudarakan antara muhajirin dari Mekah dengan Ansar dari Madinah. Dan bila sebut ini ingat kepada apa nama ni, saudara mara kita di Rohingya sana, apa nama ni, dari Rohingya sana, yang kecoh dalam 2-3 hari. Walaupun negara kita tidak menandatangani apa disebut sebagai Convention relating to the status of refugees. Ya, Malaysia adalah salah satu negara yang tidak menandatangani convention tersebut. Bila tidak menandatangani convention tersebut, maknanya kita tak terikat untuk honor the terms of the agreement, the terms of the convention. Kita tidak terikat untuk melaksanakan terma-terma yang ada dalam convention tersebut. Itulah segi undang-undang. Ya. Atas sebab apa tidak ditandatangani convention tersebut, yang akan kita lihat negara-negara yang menandatangani convention tersebut, convention berkaitan dengan status pelarian, ya, yang ada hak dan tanggungjawab bila ditandatangani convention tersebut ke atas negara-negara yang menandatangani convention tersebut lah. Ya, macam kontrak lah. Ya, bila kita sign kontrak, kita terikat to honor the terms and condition of the agreement. Ya, konsep sama. Tapi kalau kita tengok negara yang menandatangani convention tersebut, kebanyakannya negara bukan umat Islam. Tak tahu kenapa. Negara umat Islam banyak yang tidak sign, termasuk Malaysia. Ya, dan boleh jadi atas asas ini berasa tak ada tanggungjawab dari segi undang-undang untuk melindungi apa nama ni, pelarian daripada. Tapi walaupun kita tidak terikat daripada undang-undang, masih kita terikat dari segi kemanusiaan, dari segi moral, dari segi apa nama ni, bil-bilami. Mereka ini orang Islam, bil-bilami lah. Ya, terikat dari segi moral, dari segi kemanusiaan. Disebut oleh baginda tadi, al-muslim akhul muslim, la yazlimu wa la yuslim. Seorang muslim adalah saudara dengan seseorang muslim lain, tidak berhak atau tidak ada hak untuk menzalimi saudara yang lain, dan tidak boleh membiarkan saudaranya yang lain dizalimi. Jadi ini konsep yang kalau kita tengok dalam ayat yang sentiasa dibaca dalam khutbah Jumaat setiap minggu, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kepada kamu untuk melaksanakan satu perkara yang adil dan ihsan. Adil dan kemanusiaan. Adil ini maknanya dalam konteks undang-undang. Ihsan ini maknanya dalam konteks kemanusiaan. Dan ianya mesti bergerak selalu. Sebab apa namanya, undang-undang ini bila ia tidak bersikap adil kepada seseorang, maka we have every right to disobey it. Walaupun ia undang, tapi oleh sebabnya tidak, kita ada ruang untuk tidak apa namanya mematuhi, ya, undang-undang tersebut. Ya, maknanya contoh beginilah, adil ni kita pergi ke traffic light, kita berhenti kereta, ada
simpang 4 lah, ya. Ada warna merah tapi lah ada warna kuning, ada warna hijau. Bila hijau gerak, bila kuning mak kena seludar, tapi pak kita bila kuning mati kita laju. Ya, bila merah dia berhenti. Itu dah sekali adil, yang meletakkan hak pada tempatnya. Ya. Hak warna hijau gerak, hak warna kuning ni kena seludar sikit. Ya. Walaupun kita laju, mati laju. Hak warna merah ni kena berhenti. Dah sekali adil. Ya, yukti al-haq haqqahu, memberikan haknya. Ya, wadu syai' fi mawdi'i, meletak sesuatu pada tempat. Tapi contohnya bila waktu pagi ni, ya, tak ada kereta dari kanan, tak ada kereta dari kiri, tak ada kereta dari depan, tak ada kereta, lampu warna merah. Ya, masa tu kita nak ikut undang-undang atau kita ikut kemanusiaan. Agak-agak apa yang panggil, ya, tunggu merah dan tekan hijab ataupun kita terus pergi. Ya, ini yang kita kena faham, maqasid atau tujuan. Ya, tujuan merah ni untuk menguruskan kemaslahatan awak, ya, supaya tak berlaku kesesakan dan sebagainya. Tapi bila tak ada kereta, maka tujuan merah ni dah tak ada. Bila tujuan dah tak ada sebab untuk kita berhenti lagi di lampu merah, tapi tak yang warna merah ni. Tidak ada untuk break the law, tapi untuk faham, ya, konsep ataupun tujuan. Dan itulah syariat diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kalau kita nak parking kereta di tempat awam, ya, kadang-kadang ada peta, tak boleh parking kawasan ni, tak boleh parking kawasan ni, tak boleh parking kawasan ni. Ya, oleh sebab ni untuk director, ini untuk pekerja ikutlah, ini untuk customer ikutlah. Ya. Dan bila hari Minggu macam ni kita parking dah, ya, sebab tujuan tersebut sudah hilang. Tujuan tersebut untuk hari bekerja saja, weekday ke weekend ikutlah macam mana tu. Ya. Bila faham macam ni tak berlaku, salah parking dalam kereta pun tiba-tiba mana datang kunci layar. Ya, sebab weekday. Ya, sebab weekday. Tapi kalau ada tak tahu dah kata masih kena bayar parking tu, kena bayar parking lah. Ini kita sebut dari segi parking di peta-peta yang masa weekday tak boleh parking, masa weekend tak ada masalah. Ya, ini maknanya kita kena faham tujuan, ya, tersebut. Baik. Seterusnya kita sebut tadi tentang Rohingya. Jadi tapi bila cek balik boleh jadi disebabkan oleh tak nak terikat dengan oleh sebab bila sesebuah negara menandatangani konvensyen tersebut, maka dari segi hak dan tanggungjawab pertamanya ataupun antaranya adalah hak untuk mengambil peralihan daripada mana-mana negara tersebut, dan hak itu adalah dan tanggungjawab itu termasuk untuk menganggap mereka sebagai orang tidak bersalah. Ya, itu antaranya lah. Juga dalam masa yang sama, hak dan tanggungjawab untuk bila ambil pelarian ini tak boleh hantar pulang ke negara yang mereka lari. Ya, ini antara intipati convention relating to the status of refugees. Tapi bila cek balik berjadi, kenapa tidak ditandatangani? Oleh sebab ada keperluan untuk jaminan kepada keselamatan, kepada pendidikan, dan sebab maknanya bila tanda tangan ada tanggungjawab dan hak untuk ambil, dalam masa sama kena jamin keselamatan, kena jamin pendidikan dan sebagainya. Jadi boleh jadi tak nak terikatlah dengan perkara-perkara macam ini. Oleh sebab itu banyak negara umat Islam tidak menandatangani konvensyen tersebut. Tapi ia akan tetap masih menjadi sudah tentu isu yang hangat sekarang ini dibincangkan. Dari segi walaupun undang-undang tidak menyebut sedemikian, tapi dari segi moral, apatah kemanusiaan juga keagamaan sudah tentu, ya, kerana Rohingya ini sebagaimana kita maklum, kalau tengok warna kulitnya sedikit berbeza daripada orang Myanmar lain. Kalau sebut Myanmar ni, kalau kulit putih ni lazimnya Buddha. Kalau sebut Myanmar ni, kalau kulit hitam ni lazimnya Islam. Ya, sebab Rohingya ni dekat dengan Bangladesh, dekat dengan negara-negara yang macam. Jadi ini perkara yang
perlu juga kita muhasabah dalam konteks dan apa nama ni, supaya kita boleh execute ataupun melaksanakan intipati yang disebut oleh Nabi SAW, al-Muslim akhul Muslim. Apa yang menyebabkan berbeza lain wallahu a'lam lah. Kalau Bosnia kita boleh tolong, Kamboja kita boleh tolong, Palestin sana kita boleh tolong. Hakikatnya konsepnya sama. Kenapa orang kita tidak boleh? Orang Palestin dihalau daripada tanah air sendiri oleh Yahudi. Orang Rohingya dihalau daripada tanah air sendiri oleh orang Buddha, Myanmar. Konsepnya sama. Apa yang menyebabkan perbezaan ini wallahu a'lam. Ini benda yang kita kena perhalusi. Baik. Itu yang dikatakan sebagai kesamarataan kalau kita sentuh sedikit hak dalam Islam. Tidak ada beza atas sebab mana kulit, atas sebab beza bahasa, atas sebab beza budaya, atas sebab beza bahasa, atas sebab beza pelbagai. Tak ada tempat dalam Islam. Abasa wa tawalla. Sikit lagi kita masuk. Abasa wa tawalla. Disebut tadi bahawa baginda bermasa muka dan berpaling. Abasa wa tawalla. Bukan setakat bermasa muka, tapi berpaling. Kawan ini adalah buta. Abasa wa tawalla. Dan baginda ini dalam keadaan bermasa muka. Kalau kita okey lagi, tapi kalau berpaling kita nampak ayat tak kena sungguh lah. Abasa wa tawalla, bermasa muka dan berpaling. Ja'ahul a'ma, bila mana datangnya Abdullah ibn Maktum yang buta ini. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah SWT tegur terus, tahukah kamu wahai baginda bahawa boleh jadi Abdullah ibn Maktum ini mahu membersihkan dirinya daripada dosa yang tersebut tadi. Kenapa keep asking ni, kenapa berlakunya berterusan minta pengajaran atau nasihat atau tazkirah ini adalah disebabkan oleh Abdullah bin Maktum tak nampak bahawa baginda sedang bercakap ataupun sedang berurusan dengan pembesar ataupun dengan pemimpin dari Quraisy. Baik. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Lalu Allah SWT tegur bahawa jangan buat begitu, boleh jadi katanya Abdullah bin Maktum ni adalah untuk membersihkan dirinya daripada dosa. Yazakka ni kita ambil konsep ini, kita letak dalam satu doa yang kita baca. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ila nur. Bersihkan diri ni maknanya bukan tolong ajar cara mandi, tolong ajar cara basuh pakaian, tidak. Itu pun bersih juga. Dan bila kita mandi bersih, bila kita basuh pakaian bersih, dan sebagainya, tidak. Tapi dimaksudkanlah pembersihan dari segi spiritual, termasuk, bukan nak kata bahawa hanya semata-mata, tapi termasuk. Dan sebab itu Islam ini sangat concern tentang pembersihan dalaman dan pembersihan luaran. Dan itulah yang kita baca doa dalam satu doa yang kita sebut, Allahumma akhrijna minadh dhulumati ila nur. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah kami daripada zulumat. Zulumat ni asal pada perkataan zulmun. Zulumat ni orang kata sebut gelap. Zulumat ni makna gelap pekat lah. Zulumat ni kegelapan dari bahasa Arab. Kegelapan ni disebut atas perkataan jamak. Kita ila nur, kepada cahaya. Satu saja, mufrad. Nurun, nurani, anwarun. Nurun ni mufrad atau singular. Zulumat ini adalah plural. Kalau singular, zulmun. Kenapa disebut zulumat? Kerana disebabkan oleh kegelapan ni banyak tingkat atau banyak tahap. Gelap atas sebab jahil, gelap atas sebab bodoh, gelap atas sebab sombong, gelap atas sebab macam-macam perkara. Bukan Islam datangnya nak ajar pada manusia bahawa bila datangnya pekat malam kena buat gini untuk cerah, sehingga kita ni reti buat lampu lah. Bila rosak lampu, telefon, TMB, lampu semua sekali kata lampu rosak dan sebab pasal gelap tak nampak jalan nak lalu, tolong cerah, tolong datang tengok nak kena cerah balik ni.
Ya, sebab kawasan ni lagi-lagi lah kawasan tinggi Penayang dan sebagai contoh. Ya, bukan semata-mata itu saja, tapi zulumat ini termasuklah kegelapan dari segi yang kita sebutkan, kejahilan, kebodohan, keangkuhan dan sebagainya. Maknanya Islam datang nak buang semua ni. Ya, apa disebut sebagai kegelapan. Walaupun putih mata kita cerah. Ya, siap pakai cermin mata. Mata kita ni nampaklah kalau kira. Ya, kereta pula ada lampu kereta dan sebagainya, supaya nampak jalan gelap bila kita suluh dengan lampu kereta boleh keluar dengan elok dan sebagainya. Tapi nak sebut bahawa minas zulumat, bila kita baca doa ni bukan setakat gelap dunia saja yang kita nak minta jauh. Bila akhirat pun kita nak minta minas zulumat. Ya, ini pada pagi ni kita berada di sini bertahan lagi, ya, supaya dengan tazkiyatun nafsi ini, ya, apa yang kita buat sekarang ini boleh membersihkan jiwa-jiwa kita daripada segala kegelapan, ya, segala kekotoran, segala kejahilan, segala kemaksiatan, supaya akhirat kita cerah, bukan setakat dunia kita saja cerah. Minaz zulumati ila nur, supaya itu disebut ila nur, pada satu cahaya saja. Sebab cahaya yang sebenarnya cahaya adalah nur Islam, cahaya Islam. Ya, baik. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkar fatanfa'u dhikra. Atau Abdullah bin Maktum ini mahu mendapatkan pengajaran, fatanfa'u dhikra, lalu pengajaran itu boleh memberi manfaat kepadanya. Fadzakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan, kerana peringatan itu boleh memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Dan bila tersebut peringatan ni, contoh ada apa sekalian, ada beza dengan dakwah. Ini kita kena faham betul-betul. Ya, kerana apa yang disebut sekarang ni macam mana? Tidak disebut sebagai pendakwah, tapi disebut sebagai pentadhkir. Sebab dakwah dari segi bahasa ialah mengajak orang kepada yang bukan Islam pada Islam, dakwah. Da'i, bila kita faham dengan tepat terminologi ini, bukalah mana-mana kitab, maka kita akan nampak dari segi ketepatan dan hasrat yang disampaikan daripada perkataan dakwah. Kalau tidak, kita kata, kenapa lari landasan? Sebab terminologi tersebut kita tidak tafsirkan dengan tepat. Kita berbangga berdakwah ataupun menjadi pendakwah, padahal cakap dengan orang Islam semata-mata itu disebut sebagai pentazkirah. Sebab dakwah ni kita bercakap tentang Islam kepada orang bukan Islam, itu dakwah. Dia nak terima tidak, itu hidayah taufik pada Allah SWT. Tapi sekarang ni pentazkirah. Sebab tazkirah ni adalah untuk menghangatkan atau memperingatkan. Asalnya tak, tapi bila sebut lagi, itulah yang disebut sebagai memberi peringatan. Masalah sebut tazkirah. Ya, ini kita kena faham. Ya, au yadzakar fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka. Ayat kelima. Adapun orang yang merasakan dirinya cukup, maka kamu melayaninya, padahal kamu tidak dicela kalau dia tidak membersihkan diri ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baginda dalam perkara ini menganggap bahawa bila mana Islamnya pembesar atau pemimpin ini, maka selalunya ia akan berjangkit kepada orang bawah. Maknanya baginda ada justifikasi jugalah kenapa tidak dilayan. Abdullah bin Maktum, seorang yang tidak nampak peringatan, bila ditanya tentang sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada dia, baginda tidak layan. Bukan saja, ya, tetapi disebabkan oleh sedang bercakap tentang Islam, ya, memilih antara dakwah dan tazkirah. Kalau kita sebut dengan bahasa lain lah, ya, baginda ada justifikasi juga. Oleh sebab bila mana ada kata kalau tak masuk Islam semua orang pun, kalau masuk Islam seorang dua pun boleh, cukuplah. Sebab selalunya pemimpin ini mereka ada pengikut. Ya, selalunya pemimpin ini mereka ada pengikut, dan selalunya pengikut bila tengok pemimpin berbuat sesuatu dia akan ikut. Ya, selalunya begitu. Abdullah bin Maktum ini bukan seorang pemimpin, seorang rakyat marahan. Maka ada perbezaan di situ, ya, dari segi status sosial. Tapi nak sebut bahawa
oleh sebab perkara ini tidak berlangsung dengan baik sehingga disedikat turun, kawan ni dah buta apa semua sekali, maka oleh sebab itu turunnya surah Tuhan. Hakikatnya layanan itu sudah tentu mesti sama rata, dalam keadaan bila Allah waktu itu adalah seorang yang buta. Baik, فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى. Dan apa nama ni, ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10 kita boleh tengok sekali dulu. Ayat ke-8, ada pun orang yang datang ke kamu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengajaran bahawa yang dia dirujuk kepada Allah yang hukum maksud ini, iaitulah boleh jadi yang kamu sedang cakap ini, ya, mereka ni dengar saja tapi tak mengambil sungguh-sungguh, ya, oleh sebab mereka ini masih bukan Islam. Dalam keadaan boleh jadi nak dengar ni untuk mendapatkan input saja, sedangkan kawan ni adalah datang untuk ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, nampak sungguh-sungguh, ya. Maka di sini kena ada priority lah, ya, sehingga kita sendiri pun, ya, dalam keadaan kita nak lihat kepada orang yang kita sedang bercakap padanya, ya, apa nama ni, yang pentingnya di sini adalah bagaimana imbangan itu perlu dibuat tanpa kita so-called mencederakan, ya, kedua-dua pihak ataupun kita disedikat kedua-dua pihak. Jangan yang dikejar tidak dapat, yang ditenduk itu ciciran. Itu maksud yang disebutkan dalam ayat inilah, ya, bahawa yakhsha fa'anta anhu talaha, ya, yang kawan ni sungguh-sungguh nak faham tentang Islam, nak mendapatkan sesuatu daripada Islam. Fa'anta anhu talaha, dalam masa sama pula tiba-tiba kamu disedikat atau kamu mengerti dan sesuatu yang tidak baiklah, ya. Sebab abasa satu perkara, wata-wata itu satu perkara lah, ya. Bermasa muka dan berpaling teruk lah. Kalau bermasa muka berjadi kita tempat masa ni kejap lagi lah. Tapi bila bermasa muka dan berpaling, maknanya disedikat terus, ini tidak boleh, ya, dalam uslub dakwah, dalam kaedah dakwah, ya, dalam kaedah tazkirah, ya, dalam kaedah dakwah juga dalam kaedah tazkirah yang disebut dalam agama kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dan kira kita walaupun agak ditera tafsiran yang diberikan sebentar tadi, tapi insya-Allah dengan perkara sampingan disebutkan tadi, dia boleh mengharapkan kita sedikit sebanyaklah berkaitan dengan bab pertama dari segi kesamaan hak dan tanggungjawab, ya, dari kacamata Islam, ya, kesamaan hak dan tanggungjawab dari kacamata Islam, dan kesamaan hak dan tanggungjawab dari kacamata Islam ini bukan setakat dari segi status sosial, dari segi ekonomi, dari segi undang-undang, dari segi pelbagai sudut, ya, sehingga sebelum kita berakhir ini ada nak sebut berkenaan dengan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah ini cukup masyhur dan kita sudah faham, cuma nak sebut dari segi bagaimana kesabaran atau konsep tasawuf tersebut. Bila mana baju besi Sayyidina Ali jatuh daripada kudanya, diambil oleh seorang Yahudi, dan Sayyidina Ali mengatakan bahawa baju besi ini adalah baju siap, ya, sebab beberapa ketika lah kita pecah, walaupun macam kita datang ke masjid, selipar sama, tapi kita boleh cap. Bila pakai selipar ni selipar kita tidak, kita boleh cap, kita boleh rasa. Dan Sayyidina Ali pun macam tu juga, ya. Oleh sebab nak ambil semula ni tak boleh, sebab Yahudi tak nak bagi, maka bawa ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah ni, berdebat dengan seorang hakim yang dinamakan sebagai, yang disebut sebagai atau yang dirujuk sebagai Qadhi Syurah. Qadhi Syurah ini adalah anak murid pada Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali pada waktu dan ketika itu ialah khalifah. Kalau kita kata sekarang ni macam Perdana Menteri lah, orang paling berkuasa, ya, pada waktu dan ketika itu. Lawan rakyat ni, lawan bukan setakat rakyat, tapi juga berbeza agama, ya, antara Islam dengan Yahudi. Dan masih nak kata kesamaan hak dan tanggungjawab tersebut dalam konteks ini adalah al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wa yamin 'ala man ankar, ya. Konsepnya adalah oleh sebab nak
nak katakan bahawa baju besi ini adalah hak milik Sayyidina Ali, maka al-bayyinah al-mudda'i, beban pembuktian ke atas seseorang yang mendakwa, kena datangkan bukti bahawa baju besi ini milik Sayyidina Ali. Maka didatangkan dua orang saksi, ya, yang bernama Hasan dan Husain, tapi ditolak oleh Qadhi Syurah sebab bertohmat. Ya, pada waktu dan ketika itu tidak terima persaksian ini, sehingga Sayyidina Ali kata, wahai Qadhi, kedua-dua orang ini adalah ahli syurga. Tapi Qadhi yang tak boleh. Ya, wahai Sayyidina Ali, oleh sebab akan timbulnya tohmat, anak beranak boleh jadi berpihaklah. Walaupun kita kata tidak betul, ya, tohmat tu nampak dari segi berpihak, walaupun boleh jadi betul lah. Dah lah kawan ni syurga dah. Kalau kira, sehingga Sayyidina Ali kata ahli syurga ni, wahai Qadhi Syurah. Tapi Qadhi Syurah kan melihat dari konteks yang luas, ya, masih kena buktikan, tapi bukan dengan saksi. Nak buktikan boleh, tapi bukan dengan saksi. Ya, nak kata kesamarataan dari segi beban, walaupun yang berdepan ini dengan rakyat biasa daripada seorang pemimpin. Ya, bila tak ada saksi lain, ya, bila tak ada saksi lain, maka beban pembuktian itu tak discharge. Bila tak discharge, maka balik pada asal baqa' maka ala maka. Ya, balik pada kaedahnya adalah sesuatu yang berada pada keadaan tersebut dianggap berada dalam keadaan tersebut sehingga dibuktikan sebaliknya. Iaitu dapat besi tersebut asas kita memula datang ke mahkamah ni dipegang oleh Yahudi ni. Maka oleh sebab kalau kira saksi ada dah tapi ditolak, ya, oleh sebab saksi ditolak, maka beban pembuktian tidak discharge, tidak dilepaskan, maka balik pada hukum asal ni. Oleh sebab sebegitu, bila Qadhi Syurah tanya, wahai Sayyidina Ali, ada saksi lain atau tidak? Jawabnya tidak ada. Ya, jawabnya tidak ada. Yang akan kita tengok cerita dengan lebih panjang, dikatakan bahawa kalaulah Sayyidina Ali datangkan saksi daripada orang awam, boleh jadi diterima persaksian tersebut. Tapi sebab tak ada saksi, maka tidak diterima dakwaan tersebut, maka balik pada hukum asal. Bila balik pada hukum asal ni, Yahudi bila keluar pada mahkamah, dia kata, wahai Sayyidina Ali, aku tidak melihat al-adlu fil Islam, keadilan ataupun kesamaratan hak dalam Islam, dalam undang-undang ni. Oleh sebab itu, hakikatnya baju besi ini memang baju besi itu, dan oleh sebab peristiwa pada hari ini aku masuk Islam. Allah, atas sebab akhlak, atas sebab keadilan dalam Islam, boleh masuk Islam. Allah, kita boleh cakap maki orang lagi, boleh maki orang lagi, betul tak? Ya, atas sebab apa? Jadi ini yang disebut sebagai lisan al-afham min lisan al-maqam. Ya, bukti keadaan lebih kuat daripada bukti kita berkata-kata. Ya, ini satu masalah pada kita. Kalau kira pembicaraan atau prosedur tersebut tak sebut, wahai Yahudi kita masuk Islam, wahai Yahudi bila kita masuk Islam, mengaku wahai Yahudi ini kena begitu begini, aku pimpin punya rakyat, tak sebut begini. Tapi bila dilihat dari konteks ini benda yang kita kena masalah. Ya, sebab itu kita ni kena berperanan sebagai agent tazkirah tidak. Tidak cakap pun tak apa, orang tengok kita ni orang mengingat. Kalau boleh sama tak, alhamdulillah. Ya, dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita berhentilah setakat itu pada pagi ini. Pada pertemuan akan kita akan sambung bermula daripada bahagian kedua, ya, daripada surah Al-Baqarah ini. Insya-Allah semoga akan sampai pada pagi ini sebanyak boleh memberi manfaat pada kita semua, untuk kita sama-sama beramal dengannya, dan untuk kita terus sama-sama menyampaikan kepada orang-orang yang tidak sama dengan kita terangkan. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب